Salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang reka bentuk elektrik. Bab 2.3 reka bentuk elektrik. Terdapat dua objektif hari ini. Yang pertama, anda perlu mengenal pasti elemen sistem elektrik. Elemen sistem elektrik. Yang kedua ialah reka bentuk dita. Reka bentuk dita. Mari kita tengok elemen sistem elektrik dulu. Terdapat 4 jenis elemen sistem elektrik. Elemen sistem elektrik. Terdapat 4 elemennya. Yang pertama, sumber, bebang, medium, kawalan. Cikgu ulangi, sumber, bebang, medium, kawalan. Yang pertama, sumber. Sumber dibagi kepada dua, iaitu sumber tenaga boleh diperbaharui dengan sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Kalau sumber tenaga yang boleh diperbaharui, maksudnya sumber itu boleh diguna semula dan dia kekal selamanya. Kamu boleh asyik guna, dia tidak akan habis. Itu maksud dia. Contohnya kita ada tenaga angin, solar, hidroelektrik dan tenaga ombak. Kalau sumber tenaga tidak boleh diperbaharui, maksudnya dia tidak boleh diguna semula. Dia akan habis. Contohnya petroleum, gas, arang batu dan tenaga nuklear. Ini merupakan contoh tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Dia akan habis. Aspek yang kedua, bebang. Bebang ialah sebarang peralatan elektrik yang disambungkan pada litar elektrik. Bebang memberi kesan. Contohnya, dalam litar elektrik itu, kamu boleh nampak kesan dia. Contohnya, dia berputar sebab menggunakan motor. Bercahaya sebab dia adalah mentor ataupun speaker dia berbunyi. Jadi, bebang itu dia memberi kesan. Yang ketiga, medium. Medium ialah perantara sumber dengan bebang. Antara sumber dengan bebang. Okey, kamu perhatikan gambar raja di atas ini. Sumber dan bebang. Jadi di antara sumber dengan bebang ini adalah medium. Medium ya. Jadi ini akan menyambungkan sumber dan bebang. Medium dibagi kepada dua, iaitu berwayar ataupun tanpa wayar. Yang keempat adalah kawalan. Kawalan di sini bermaksud pengawalan arus elektrik. Kawalan maksudnya kawalan arus elektrik. Sama ada dia secara manual ataupun automatik. Okay, yang fuse ini dia akan memutus elektrik secara automatik. Jadi mari kita ulang kaji sekali lagi. Terdapat 4 elemen dalam sistem elektrik, iaitu sumber, bebang, medium, kawalan. Seterusnya, marilah kita belajar jenis-jenis arus. Terdapat 2 jenis arus, AU dan AT. AU maksudnya arus ulang alik. AT maksudnya arus terus. Pengaliran elektrik dari stesen ke rumah. Dari stesen ke rumah. Jadi dia akan melalui tiang elektrik. Dan elektrik ini dari stesen ke rumah, bahagian ini kita panggil dia arus ulang alik. Di mana kalau di rumah kita menerima 240 voltan. Kalau dia arus terus, bermaksud dia cuma ada satu kekutuban sahaja. Dan pengaliran dia adalah sehala. Sehala maksudnya dia cuma boleh positif ke negatif. Dia boleh macam ini atau macam ini saja. Dia tidak seperti ulang alik. Ulang alik dia akan macam ini. Arus elektrik dia, pengaliran dia. Contohnya bateri, sel solar dan dinamo. Dinamo di basikal. Cara reka bentuk litar dalam peralatan elektrik. Peralatan elektrik yang kita kaji di sini adalah periuk nasi. Periuk nasi. Kita akan berbincang tentang reka bentuk litar. Terdapat 3 aspek. Yang pertama, aspek keselamatan. Contohnya periuk nasi. Okay, kita tidak dapat nampak litar elektriknya sebab litar elektrik dia terletak di bawah
periuk nasi, dia di bawah sana. Jadi ini memenuhi aspek keselamatan. Aspek yang kedua, kedudukan peranti. Apa yang dimasukkan peranti di sini? Okay, perhatikan ini. Elemen pemanas, sensor suhu, sensor tekanan. Ketiga-tiga peranti ini juga terdapat di bawah litar ini. Juga di litar ini. Tujuannya menjimatkan ruang dan litar kelihatan kemas. Sambungan litar. Terdapat 4 jenis sambungan litar. Litar tertutup, litar buka, litar pintas, litar bypass. Okay, kita tengok yang pertama, litar tertutup. Litar tertutup maksudnya litar adalah merupakan litarnya adalah satu kitaran yang lengkap. Kalau litar buka bermaksud dia tidak lengkap. Contohnya kamu perhatikan gambar raja ini, Swiss di sini. Dia tidak turunkan Swiss pisau ini. Maka sini telah berlaku litar buka. Litar pintas apabila wayar positif negatif dia bersentuhan. Kita panggil dia litar pintas. Ini kalau serius dia akan berlaku kebakaran. Okay, last, litar bypass. Dia terjadi apabila penyambungan wayar dibuat pada fuse yang sama. Fuse yang sama untuk soket perkakasan elektrik berlainan. Contohnya yang ini. Fuse dia cuma satu saja. Tapi soket terdapat banyak soket. Contohnya kamu letak soket komputer, ada lagi soket kipas, soket periuk nasi. Pada satu fuse terdapat banyak soket. Jadi ini akan berlaku litar bypass. Okay, sekian. Terima kasih.